Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini saya berjaya buat satu app borang penilaian e-folio untuk kursus DUA 6022 Komunikasi dan Penyiaran Islam di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Borang ni dibangunkan untuk kegunaan pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus ni. Okey, borang ni dibina menggunakan AppSheet yang mana kelebihan dia ialah dia dapat generate markah-markah yang kita masukkan secara automatik. Jadi dia sangat membantu pensyarah-pensyarah untuk mempercepatkan urusan dalam mengisi markah penilaian e-folio. Okey, borang ni berfungsi macam ni. Okey, kita tengok ni untuk sesi, kita pilih sesi Jun 2020 program. Okey, pilih je program yang kita ajar. Nama ahli kumpulan, contoh Ali Abu Ahmad Saleh. Okey, kemudian kita boleh masukkan markah untuk pengenalan. Markah untuk pengenalan bagi e-folio yang dilaksanakan oleh pelajar. Contoh kita bagi 3 lah. Isi 5, rujukan 2. Untuk kategori kreativiti, muka depan kita bagi 2. Paparan menarik bagi 5, gambar bersesuaian 3. Untuk kategori teknikal, bahasa yang digunakan jelas, mudah faham. Isi tersusun, ada kesinambungan, kemas dan asli, kita kurangkan sikit markah dia. Okey, kemudian selepas selesai masukkan semua markah, kita tekan save. Okey, kemudian kita tengok pada ruangan sesi Jun tadi. Okey, markah sedang di-generate oleh app ni. Okey, dia markah ni dah keluar 29.5. Untuk detail markah kita boleh tengok juga. Okey. Untuk kumpulan ni pengenalan dia dapat 3, 5, 2 sampai habislah. Dan markah keseluruhan yang dia dapat adalah 29.5. Jadi app ni app borang ni memang sangat memudahkan dan mempercepatkan proses memasukkan markah. Okey, jom kita tengok macam mana saya bina app borang ni. Okey, untuk buat app borang penilaian markah e-folio, pertama sekali saya sediakan satu folder penilaian e-folio, yang mana dalam folder ni ada file, ada folder dan dokumen-dokumen yang berkaitan. Okey, antaranya di sini saya sediakan gambar untuk dijadikan heading kepada borang. Kemudian isi kandung gambar rubrik isi kandungan, yang mana ni adalah untuk rubrik markah tertinggi di dalam pemarkahan isi kandungan e-folio pelajar. Jadi saya ambil yang paling tinggi je lah untuk dijadikan panduan dalam borang tu. Begitu juga dengan rubrik kreativiti dan juga rubrik teknikal. Okey, antara benda lain lagi yang ada dalam folder ni ialah ni dokumen utama untuk penilaian e-folio, yang mana dalam dokumen ni saya dah buat ruangan untuk letakkan gambar, ruangan untuk masukkan sesi, program, nama ahli kumpulan, rubrik isi, rubrik markah, ruangan untuk markah pengenalan, markah isi, markah rujukan, ruangan untuk rubrik kreativiti, markah untuk muka depan, paparan, gambar dan sebagainya lah, sehinggalah kepada formula untuk generate markah keseluruhan bagi semua ruangan ni lah. Jadi formula kita dah buat, dan sebagai peringatan, kalau kita nak buat ni, pertama sekali kita kena isi ruangan ni sekurang-kurangnya 3 baris. Baris maknanya sebagai contoh sahaja, kita isi sesi, program dan juga markah ni. Kemudian kita
tengok markah dia berapa. Sekurang-kurangnya 3, supaya selepas ini apabila kita menggunakan app untuk masukkan markah tadi, app sheet akan dapat membaca secara automatik markah-markah yang dicampurkan untuk ruangan yang keseterusnya. Okey. Okey, sekarang saya dah isi, dah ada tiga baris ni dah diisi markah dia. Kemudian kita tengok markah dia macam mana. Okey, markah semua sekali 11. Okey, bila dah isi 3 baris ni, selesai untuk di sini. Kemudian saya juga sediakan dokumen untuk sesi. Bila dalam jadi add lepas ni, pada ruangan sesi kita boleh buat pilihan untuk ambil sesi mana, sesi Jun, Disember, dan juga mengikut tahun-tahun ni lah. Begitu juga program, ruangan program ni kalau di Politeknik ni adalah kelas lah, kelas di AD ni. Ni kelas-kelas yang diajar. Bila dalam borang selepas ni, kelas-kelas ni akan kita boleh pilih kelas mana. Okey, seterusnya markah. Okey, markah ni markah 2. Markah 2 ni untuk pengenalan, markah paling tinggi adalah 2. Untuk isi kandungan, markah paling tinggi adalah 5. Yang mana semuanya saya dah sediakan. Okey, ni untuk markah 5. Dan juga markah 3. Okey, semua dah tersedia. Maka lengkaplah folder kita ni untuk kita jadikan app borang penilaian e-folio. Satu lagi, untuk gambar ni, dokumen-dokumen ni sebenarnya kita masukkan nama-nama dia di dalam Google Sheet ni. Sebab lepas ni kita akan upload table ni ke dalam app sheet, dan app sheet akan membaca gambar-gambar menerusi file ini. Untuk heading, ini gambar dia, jadi kita letak nama dia di ruangan ni. Ni kita boleh tengok headfolio.png. Begitu juga dengan rubrik isi, rub isi.png. Okey, nama-nama file tadi kita letak di sini, rub isi.png. Kerana benda ni lah yang akan mewakili gambar tadi, jadi pengantara kepada gambar tadi supaya dapat dibaca di dalam app sheet selepas ni. Okey, seterusnya kita buka laman web appsheet.com. Kemudian kita log in menggunakan email Google yang mana kita simpan semua bahan ni. Okey, jadi email yang digunakan sekarang ni ialah email ni. Jadi saya akan login menggunakan akaun Google saya ni. Okey, jadi akan keluar macam ni. Jadi kita klik new app. Kita mulakan app dengan menggunakan data yang kita dah ada. Data-data kita, inilah data kita. Inilah data-data yang ada. Okey, jadi kita tulis app name, dia kategori tuhnya education and training. Okey, jadi app sheet akan buka folder kita yang ada dalam Google Drive, yang mana semua ni akan di-upload ke dalam app sheet. Okay, kita upload dokumen utama dulu, iaitu penilaian e-folio. Okay. Okay, seterusnya kita masukkan lagi dokumen yang ada dalam folder ni ke semua sekali. Kita masukkan sesi. Okey, nama dia kepada sesi.
Kemudian masukkan lagi program. Kita masukkan markah 5, markah 3, markah 2, dan akhir sekali kita masukkan gambar. Okey, gambar. Okey, kita save dulu semua ni. Okey, sekarang kita boleh lihat ni paparan, ni contoh paparan pada telefon yang mana tengok dah ada tiga grup markah. Yang Karim, Salam yang saya baru masukkan tadi. Okay, seterusnya pergi ke UX, kita buang kalendar. Kemudian kita klik penilaian e-folio ni untuk kita tukar view. Okay, view dah tukar jadi table. Kemudian kita sort mengikut sesi dan juga mengikut program. Kita groupkan juga dia mengikut sesi dan juga mengikut program. Kemudian kolom order ni kita nak biar dia paparkan nama ahli kumpulan dan juga markah PKK sahaja. Okey, untuk display okey, boleh pilih lah nak letak. Kita ambil okey, flash. Okey, kat sini akan berubah. Bila kita pilih ikon ni, dia akan berubah kat sini. Okey, selesai kat sini. Seterusnya pergi dekat brand. Saya suka gelap. Saya pilih paparan yang gelap. Kemudian kita ambil warna orange lah. App logo, pilih je mana-mana. Ataupun jika ada logo sendiri, boleh masukkan melalui ruangan custom ni. Okey, kemudian kita tekan ni. Jika suka, kita nak biar dekat borang ni ada tulis penilaian e-folio. Kalau tak suka, buang saja. Tapi lebih cantik kalau ada. Okey, kemudian kita pilih paparan yang macam ni. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke data. Klik ruang kolom. Kemudian kita tekan penilaian e-folio yang merupakan sebagai dokumen utama kita. Yang mana di sinilah kita akan formatkan supaya borang kita ni jadi mengikut kehendak kita. Okay, sekarang ni saya nak masukkan gambar heading pada borang. Jadi kita tekan, kita ambil show image dan juga content dia. Kita tulis kerana file dia nama gambar heading. Okey, kita tengok dia pastikan akan keluar hijau kat sini. Okey, maknanya dokumen kita ni tidak ada masalah. Kemudian save. Okey, content ni kita ambil dekat sini. Kita ambil melalui dokumen ni, gambar heading. Jadi dia akan baca untuk ruangan ni. Yang mana ruangan ni adalah untuk gambar ni, headfolio.png. Okey, seterusnya kita masukkan okey, kita siapkan ruangan gambar ini. Rubrik isi sama juga macam tadi. Show. Kemudian image, content dia. Okey, gambar isi. Okay, pastikan dia keluar tanda right warna hijau. Okey, maknanya dokumen kita tidak bermasalah. Kenapa tulis gambar isi ni? Sebab apa? Sebab dekat sini gambar isi. Jadi FC akan baca gambar ni, iaitu inilah gambar rubrik isi kandungan. Seterusnya save, done. Begitu juga dengan ruangan lain lah. Okay, root creativity, root technical, gambar root technical. Kemudian save. Dan kita cuba tengok dulu apa jadi pada borang kita. Okay, kita tengok borang pada paparan
Ni. Okey, sekarang dah masuk dah heading dia. Kemudian rubrik isi kandungan, rubrik kreativiti dan juga rubrik teknikal. Okey, jadi seterusnya kita akan masukkan pilihan untuk ruangan sesi. Okey, pergi ke data validity, type sesi. Pastikan hijau, jadi bermakna tak ada masalah. Okay, dan kemudian program. Okay, nama ahli kumpulan kita letak long text. Kemudian markah untuk pengenalan. Okay, untuk pengenalan markah dia, markah paling tinggi adalah 3 markah. Okay, kita ambil ni dulu. Kita ambil perpuluhan. Kemudian markah yang kita nak ialah markah 3. Markah 3. Markah. Okay, kita type macam ni dan pastikan naik hijau. Okay, kita ambil markah ni ialah berdasarkan kepada markah 3 ni. Okay, markah 3. Markah, jadi dia akan baca ruangan di sini 0, 1, 2 hingga 3. Okay, dan seterusnya isi. Untuk isi, okay, untuk isi kita tukar dulu dia punya type, ambil decimal. Kemudian masukkan isi. Untuk isi markah paling tinggi 5. Kita ambil markah 5. Markah. Okay, tengok dia keluar warna hijau. Okey, markah 5 ni berdasarkan kepada markah 5 ni. Markah 5, markah, jadi dia akan baca 1, 2, 3 hingga 5. Okey, begitulah seterusnya. Okey, markah 2 untuk rujukan. Untuk muka depan markah 2 juga. Save. Paparan menarik markah tertinggi 5. Kemudian gambar bersesuaian markah 3. Bahasa jelas markah 2. Okey, dan seterusnya semuanya markah 2. Mudah faham, isi tersusun. Jadi kita copy dulu. Mudah difahami markah 2. Isi tersusun markah 2. Kesinambungan markah 2 juga. Dan akhir sekali kemas dan asli juga markah 2. Okey, hijau, maknanya dokumen kita tidak ada masalah. Okay, seterusnya pastikan markah PKK juga dipilih untuk perpuluhan. Okey, seterusnya kita save untuk kita tengok dulu macam mana. Okey, sekarang inilah paparan borang kita yang dah siap. Okay, ada beberapa yang perlu kita perbaiki. Contohnya untuk sesi ni saya tak nak dia keluar macam ni. Saya nak dia keluar drop down. Okay, kita pergi ke sesi. Mana sesi? Okay, sesi. Sekarang ni dia teks, kita tukar kepada E6. Kemudian base type dia kepada teks. Dan kita pilih drop down. Okay, tengok sekarang dia dah berubah. Untuk sesi drop down. Okay, untuk program kita guna drop down juga. Nama ahli kumpulan, pengenalan, dia keluar markah dengan style button. Cuma rujukan keluar drop down. Jadi kita nak tukar biar jadi button macam pengenalan dan isi juga. Kita pergi ke rujukan. Okay, kita tukar E6.
Kemudian ambil base type decimal dan pilih button. Okey, sekarang dia dah sekarang dah keluar rujukan, dah jadi sama macam pengenalan dan isi. Okey, muka depan juga kita nak tukar. Muka depan dia ni, benda ni dia terjadi secara automatik. Jadi kalau kita rasa tak suka, kita boleh tukar mengikut kehendak kita. Okey, kita tukar. Okey, button muka depan dah tukar. Kemudian bahasa jelas semua ni dah jadi drop down. Jadi kita nak tukar juga bahasa jelas. Kita nak tukar kepada button, decimal, button. Untuk mudah faham, kita tukar kepada button juga. Isi tersusun pun kita dah tukar kepada button. Seterusnya kesinambungan. Kemudian akhir sekali untuk kemas dan asli kita tukar kepada enum, decimal, input mode, button. Okey, jadi boleh tengok ke semua tempat mengisi markah ni dah jadi button. Okey, kemudian save. Okey, dah siap. Okey, mari kita cuba macam mana fungsi dia. Okey, sekarang ni kita ambil test sesi Jun 2020. Program ambil DKM5S2. Nama ahli kumpulan Ali, Abu, Ahmad dan Karim. Ada pula nama Karim. Okey, untuk pengenalan kita bagi markah 3. Isi kita bagi 5. Kita cuba bagi 2, 5, 3, 2. Okey, tengok markah dia berapa jadi. Okey, selepas siap kita isi semua markah, tekan butang save. Kemudian tekan dekat bawah ni, kita tengok. Okey, sekarang markah sedang di-generate oleh AppSheet. Okey, dah keluar dah markah dia 29.5. Okey, untuk detail dia kita boleh tengok. Untuk markah eFolio Ali, Abu, Ahmad dan Karim sesi Jun 2020, KM5S2, markah pengenalan dapat 3 semua sekali. Okey, jadi markah dia 29.5. Tak dapat 30 markah. Okey, begitulah kesudahan app borang penilaian markah eFolio, yang mana dia mengira markah kita secara automatik. Tak perlu dah nak campur-campur, tambah-tambah semua sekali, dan ia dapat menjimatkan masa. Okey, sekian. Terima kasih. Lepas ni kita tengok macam mana kita nak install pada telefon pula. Okey, untuk install pada telefon kita cuma perlu download AppSheet dekat Play Store ataupun App Store. Type je apps. Kemudian bila dah selesai download dan install, kita buka app tadi dan sign in menggunakan akaun Google yang kita gunakan untuk membina app tadi lah. Okey. Kemudian kita login masuk. Okey, sekarang ni AppSheet telah pun dibuka dan kita ambil penilaian eFolio yang kita bina tadi. Okey, tunggu dia loading. Okey, sekarang dah ada app kita pada telefon. Senang sahaja untuk menggunakannya. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.